أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه ونصره ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلق، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه المجلس كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, bakal-bakal ahli syurga yang dinantikan, ahli zikir yang dirindukan, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan inayahnya dapat kita berkumpul lagi, berhimpun dalam satu majlis yang penuh dengan keberkatan yang dilimpahi oleh Allah SWT akan rahmat, ya, yang diampunkan oleh Allah Ta'ala bagi hamba-Nya yang berada dalam majlis ilmu ini, tuan-tuan. Untungnya, tuan-tuan, walaupun kita hanya sebentar duduk dalam sini pun Allah merahmati dan mengampunkan dosa. Bab kata orang tu, ramai mana pun sikit ke, asal dia lalu, walaupun dia lalu saja, dia duduk sebentar, dia lalu saja dalam majlis ilmu, juga mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita duduk lebih lama sehingga selesai majlis, lebih-lebih lagi lah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Inilah untungnya. Untungnya majlis satu salih, duduk dalam golongan orang salih ni, tuan-tuan. Untung pertama pengampunan Allah, kedua dapat memberi syafaat. Syafaat selain daripada syafaat Rasulullah, Allah Ta'ala benarkan juga syafaat kepada di kalangan orang salih. Kita besok ni, tuan-tuan, boleh tolong kawan-kawan kita ni, jiran-jiran kita ni yang duduk sebelah-sebelah ni, tuan-tuan, tolong. Sekiranya kita besok, tuan-tuan, dibenarkan ataupun diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk masuk syurga, kita tengok sahabat kita, jiran kita yang ada dekat sini tak ada, Allah, kita boleh minta dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, carilah kamu di mana-mana pintu syurga, kalau ada, dia kata. Maka kita mencarilah dari tangga 1, 2, 3, tengok tak ada juga. Ni kawan-kawan kita tak ada ni. Tak ada. Tuan-tuan, maka Allah Ta'ala, ya Allah, tak ada. Kami tak jumpa kawan kami yang duduk dalam satu majlis seperti ini. Tak jumpa. Maka Allah Ta'ala kata, kamu lihatlah di neraka tu, kalau ada dia, tolong tarik dia keluar. Tarik dia keluar. Tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan, sekiranya dengan
rahmat dan maghfirah Allah, dengan kekuasaan Allah, kita memberikan kesempatan. Kalau kita tak masuk syurga, kawan kita tolong tarik kita, insya-Allah. Jadi jangan jemu, jangan rasa penat untuk berada dalam majlis ilmu seperti ini, tuan-tuan. Insya-Allah. Tahniah dan syabas kita ucapkan kepada yang sempat berada dalam majlis ilmu. Ada orang dia lepas ni dia ada urusan untuk meneruskan kesinambungan kehidupan mereka dengan mencari nafkah dan sebagainya. Kita alhamdulillah tuan-tuan diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Bukan senang tuan-tuan nak dapat duduk dalam majlis ini. Banyak cabaran dan cubaan. Inilah mujahadah. Maknanya kita kena berusaha untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendapat keuntungan dunia maupun akhirat, insya-Allah. Baik, ma'asyiral muslimin muslimat tetamu Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita cuba sambung lagi pengajian kita yang tertangguh hampir lama jugalah, berkenaan dengan membicarakan 50 tanda-tanda orang munafik menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Bab munafik ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sebanyak lebih kurang 37 kali dalam Al-Quran. Allah Taala sebut tentang orang munafik ataupun bahayanya menjadi munafik. Disebut dalam Al-Quran 37 kali. Sehingga kan Allah merakamkan dalam satu surah yang namanya surah Al-Munafiqun. Nampak tu? Serius tak serius? Maknanya sungguh tak sungguhnya dalam membicarakan sifat ataupun kelakuan orang munafik. Jadi orang munafik ni adalah orang yang cukup dicip dan cukup dikhawatiri di dalam agama Allah SWT yang suci, iaitu Islam. Sebab orang munafik ini dia lebih licik daripada orang kafir. Orang kafir ni kita jelas nampak dia memang memusuhi Islam. Tidak ada orang kafir yang suka dengan Islam, kecuali dia kafir zimmi. Kafir zimmi itu sebab dia terikat dengan peraturan Allahumma salli sayyidina Muhammad, peraturan yang telah digariskan ataupun dibuat oleh pentadbiran ataupun pemerintahan orang Islam, yang dia mengaku buat bai'ah ataupun dia telah membuat aku janji tidak akan memerangi orang Islam. Itu orang kafir kita kenal. Walaupun dia tidak beriman, tetapi bila dia zimmi. Tapi kalau harbi, memang kita boleh, Allahumma salli sayyidina Muhammad, kita boleh perangi mereka. Maknanya dia mempunyai ketumbukan dan kumpulan yang berusaha untuk merosakkan ataupun menyerang, memusuhi pentadbiran Islam. Itu harbi. Itu harbi. Itu kita jelas harbi, zimmi, kafir itu. Kafir itu, pecahan-pecahan kafir itulah. Kafir ni kufur, maknanya dia telah diberitahu tentang perkara yang sebenar-benarnya al-haq, tapi mereka menolak, itu adalah kafir. Itu jadi kafir harbi, kita boleh perangnya dia. Dia memang ada kelompok yang nak meruntuhkan kerajaan Islam itu sendiri. Okey, itu clear. Begitu juga dengan zimmi. Zimmi ni dia berada di dalam pentadbiran Islam, tetapi dia buat akur janji dan dia membayar jizyah. Kalau kita di sini, kalau kita orang Islam dia bayar zakat, orang zimmi dibayar jizyah. Jizyah inilah yang menyebabkan dia ini layak duduk di negara Islam dan dia mendapat keselamatan sama seperti keselamatan orang Islam. Dia dapat keistimewaan itu sama. Duduk ni maknanya selamat. Dia tidak boleh diambil hartanya, dia tidak boleh dibunuh, dia hendaklah dibuat baik kepada mereka. Itu golongan kafir zimmi. Tetapi dia kena ada bai'ah, mana ada buat perjanjian bahawa tidak akan memusuhi. Dia duduk, dia boleh meniaga, dia boleh bercocok tanam, dia boleh hidup dengan tenang di dalam negara Islam. Ini Islam punya sistem cantik itu kan. Yang kita khawatir
dia kafir tidak, dia zimmi pun tidak. Itulah namanya munafik. Dia ni orang Islam, pakai kopiah sama, ya, mai datang dengan kuliah pun lebih kurang juga sama. Orang makan nasi dia pun makan nasi juga, tak ada masalah. Malah dia lebih banyak lagi daripada orang makannya. Kan? Ni contohlah. Jangan berasa pula ni dah lama tak ada makan kat sini, jangan risau. Balik je makan kat rumah. Tetapi dia ni lebih risau kita sebab tak tahu nak cakap dia kafir, dia sembahyang ni lebih hebat daripada orang kita. Faham tak? Tapi sebab itu kita kena belajar macam mana ciri-ciri nak mengenali orang-orang munafik. Sebab itu Allah SWT kata dalam surah Al-Munafiqun ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Sadaqallahul azim. Ini dalam surah Al-Mu'minun, surah Al-Munafiqun ayat yang keempat. Tadi Imam baca surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, ya. Ini nak cerita bagaimana Allah mengingatkan kita tentang orang munafik itu. Kita minta dijauhkanlah. Sebab itu antara kita nak selamat daripada Allahumma salli sayyidina Muhammad daripada sifat nifak dan sifat daripada api neraka, iaitu jangan tinggal memperolehi takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari. 40 hari, 5 waktu 40 hari. Jangan tinggal. Kita nak dapatkan 10 payah tuan-tuan, 10 hari komplit 5 waktu tu. Kerana dalam hadis tersebut mengatakan siapa yang dapat solat 40 hari 5 waktu, dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, Allah janji dia dapat 2 pelepasan. 1 pelepasan dari api neraka, kedua pelepasan dari sifat nifak, iaitu al-munafik, sifat kemunafikan yang mungkin ada pada diri kita. Jadi kita lihat Allah Ta'ala berfirman, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamahum, dan apabila engkau melihat mereka ini orang munafik, engkau tertarik hati dengan tubuh badan mereka, dengan kelakuannya. Dari segi fizikalnya, dari segi approachnya, kita akan tertarik. Mungkin pakaiannya tu lebih dari Islamik daripada orang Islam. Ini liciknya tak licik, orang gitu. Kemudian wa in yaqulu tasma' liqaulihim, dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga tertarik hati mendengar tutur katanya kerana manis dan fasih. Orang munafik ni tuan-tuan, dia punya mulut memang manis. Ayat power lah orang kata, kan. Sebab itu orang perempuan ni tuan-tuan, jangan tertarik sangat dengan bahasa-bahasa orang jantan ni. Orang jantan ni memang pandai lah ayat power. Kita pun sama je kita ni yang laki-laki kita lah laki-laki ni. Tak ngaku lah. Kita laki-laki. Kita ni pun kadang-kadang ada double standard juga. Macam mana tuan-tuan? Maaf cakap lah ya. Kita kalau isteri telefon tuan-tuan, bahasa kita tak ada dah lembutnya. Maaf cakap lah kan, isteri telefon, tengok nampak alamak, tulis wife ataupun isteri lah kan. Tengok gambar isteri pun keluar. Ada apa? Tahu. Ya, itu jawapan dia. Itu cakap dengan isteri. Tuan-tuan bila handphone tu cakap, suami cakap lebih kurang macam tu, faham tak je? Oh je. Ya, betul lah tu kan? Yalah, tahulah. Dia suara dia tinggi. Itu cakap dengan isteri. Mak Haji betul Mak Haji Mak Haji pun angguk je, tak tahulah suami siapa tu. Sabar je. Dah. Tapi kalau klien dia ke, anak murid dia ke, kawan dia yang perempuan, awak
Itu mesti bukan isteri dia, confirm kan. Betul? Ini bahasa orang lelaki ni. Memang kena tipu selalu. Termasuklah suami Haji Kenapa bila isteri telefon kita tak cakap, rasa nak muntah ya. Tak tahulah, saya tak tahu. Ini ciri-ciri tu ada tu. Tapi jangan cakap itu munafik. Tak adalah. Itu ciri-ciri. Belum munafik lagi. Sebab bahasanya tertarik. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau kita dengar cakap dengan orang lain, dia lemah lembut dengan anak, dengan isteri, dia kasau. Maknanya, hipokrit tu dah ada dah. Faham susah nak tukar ustaz. Memang begitulah. Mak Haji Boleh Mak Haji? Kalau Abang Haji telefon, layan tak? Abang. Gelak Mak Haji. Sebab nak sebut tu rasa macam keluar batu. Tak boleh. Abang. Jangan lupa nanti balik beli ayam. Orang tua ni kalau tak diingatkan, dia lupa. Itu bahasa paling smart dah suami isteri Haji Boleh tak? Jangan nak marah. Sebab Allah Ta'ala cakap ni, sifat-sifat tu dia ada. Dia kita tertarik dengan bahasanya. Kalau boleh dengan siapa-siapa pun bahasa tu biar orang tertarik. Kita boleh belajar benda tu. Tapi bukan senang nak ubah. Dah 50 tahun duk cakap macam tu. Itulah paling lembut. Itu paling lembut tu bahasa. Iyalah. Tahu. Itu paling lembut tu bahasa tu. Kalau bercakap dengan suami isteri. Boleh tak? Dia nak lembut balik, nikah lain je. Confirm lembut balik je. Kalau teringin lah, tak nak jangan sabar. Itu cerita je. Ustaz Yusri dia selit sikit-sikit lah jadi Okey, baik. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Apa lagi kata Allah Ta'ala? Ka'annahum khusubun musannadah. Mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar, tidak terpakaikan, tidak ada padanya kekuatan yang dikehendaki. Ini Allah umpamakan orang munafik ni seperti batang kayu yang dibuat sandar. Bukan tiang. Tiang boleh menyandar ni. Waktu-waktu kuliah ni, tiang-tiang ni yang paling nikmat. Khutbah. Gitu kan. Jadi juri gitu. Panjang khatib ni. Gitu. Kan. Dia dapat tiang, dia dapat dinding. Jadi juri terlalu. Makmum Bukan makmum sini. Makmum tempat lain. Ini dia. Jadi Allah Ta'ala umpamakan orang munafik ni seperti dia menyandar kita menyandar di tiang yang tak boleh memberikan sokongan. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka kerana merasai bersalah, sentiasa dalam keadaan cemas sehingga menyangka tiap-tiap jeritan atau riuh rendah yang mereka dengar adalah untuk membahayakan mereka. Jadi orang munafik ni tuan-tuan sentiasa gerisau, dia tak ada rasa tenang. Dia risau takkan orang tahu apa agenda dia. Dia risau. Jadi nampak macam serba salah aja. Jadi orang yang tenang ni tuan-tuan, orang nifak ni tuan-tuan, dia hidup dia macam diperhatikan lah, dia risau je. Padahal sebenarnya dia risau tu bukan apa, pasal dia buat sesuatu yang tak menepati hati dia. Sebab tu dia risau, takut orang tahu menghidu dia punya maksud dia. Humul adu fahzarhum. Mereka itulah musuh yang sebenar-benarnya, maka berjaga-jagalah engkau terhadap mereka. Qatalahumullah. Semoga Allah membinasakan dan menyingkirkan mereka dari rahmatnya. Anna yufakun. Bagaimana mereka dipalingkan dari hawa nafsu dan kebenaran. Sadaqallahul azim. Itu tentang Allah Ta'ala beritahu, beringat. Kalau jumpa orang yang seperti ini, yang rupanya, karakternya mempersonakan perkataannya, tutur katanya meyakinkan, tetapi ada udang di sebalik batu, berhati-hatilah. Allah Ta'ala suruh berhati-hati. Jadi hari ini kita nak berhati-hati tentang sifat orang-orang munafik ataupun ciri-ciri orang
munafik. Kita dah lama dah tinggal. Mana dia? Saya pun tengok. Jauh dah kita pergi ni. InsyaAllah. Kita masuk tanda munafik menurut Al-Quran dan Hadis yang ke-26. Betul Syekh? Ya? Oh, tak bawa. Okey, tak apa-apa. Yang ada bawa je ni. Yang ke-26. Iaitu tandanya apa tu? Al-ghazab. Al-ghazab. Ghazab ni apa dia? Mengambil tanah orang lain tanpa hak. Ini yang banyak berlaku dalam masyarakat kita ni. Lebih-lebih lagi duduk kat taman. Duduk taman. Kita ni orang rajin cocok tanam. Rajin nak buat menanam. Bagus. Malah dalam satu kitab fiqah, kalau kita buka kitab Matlab Badrin, dia kata sunat menghidupkan bumi yang mati. Mati ni maknanya bumi tu kosong, kita sunat hidupkan. Maknanya hidupkan, bukan milikkan. Milikkan ni mana jadi hak milik kita. Kita jadi berkebut, jadi bergaduh. Jadi untuk kita dakwa ini kita punya. Itu milik. Kalau kita tanam, itu kerajinan itu dapat pahala. Malah apa yang terkandung di dalam hasil itu hendaklah diguna sama. Tapi ada jadi macam tu? Tak ada kan. Kalau di tanah dekat taman lah, misalnya kata taman lah, di kampung ni jarang, tapi ada juga yang larikan sepadan tu, batu sepadan tu. Ada, tengok cari batu sepadan dah tak ada dah. Kena panggil juru ukur sekali kena pula 1,200. Suruh bayar pun tak nak. Jadi bergaduh kadang-kadang bab tanah ni tuan-tuan. Wa iyazubillah, kita takut lah. Itu di kampung ataupun tanah-tanah ni. Kalau kampung saya dia larikan parit. Kampung saya dulu kalau sempadannya ialah parit. Nanti dia besarkan parit, bukan belah tanah dia, belah tanah sebelah. Pandai juga tu. Dia marit, itu sebab tu kampung saya banyak parit kudus, parit batah, parit banyak parit. Sebab dulu sempadannya ialah parit. Tuan-tuan pun sempadan parit juga ke? Ini cerita lah kan kampung saya. Saya bukan cerita dia buat ni. Mana ni parit ni, ni kau punya tanah, ni aku punya tanah dulu-dulu sebelum ada. Lepas tu baru ada wujudnya pejabat tanah, maka dia pecah buat geran, dia pun pasangkan batu sempadan. Baik. Itu yang pagi-pagi mana wak marit, dia kata. Bila marit dia besarkan parit sebelah sana. Bukan sebelah dia. Dulu pun cerdik juga, dia punya akal. Kan? Tapi dia lupa baca kitab ni. Tak apalah. Tengok air cantiklah jalan. Itu contoh. Gitu juga kita dalam taman tuan-tuan. Kadang-kadang tanah depan kita ialah MB punya, majlis punya. Belakang kalau ada tanah pun MBB. Kalau ada tanah luas pun, kawasan tu ada tanah lapang pun, itu pemaju punya tanah. Kita rajinlah, pemaju pun tak marah, pun tak marah. Kita pun tanam. Depan rumah kita, kalau rumah taman ni tanamlah pokok. Kebanyakannya pokok mangga. Betul dia? Pokok mangga. Kita tanam kat depan. Betul tak je? Depan tu tanah kita ke tanah orang? Tanah majlis ni je. Alhamdulillah, faham. Tapi kenapa gaduh orang ambil buah pelam? Sebab dia dakwa dia tanam. Bila dia tanam, dia punyalah. Itu je senang, hukum dia senangnya hukum dia. Saya tanam, saya baja, saya punyalah. Mana dia belajar? Senang betul. Dia jadi dia punya, sekiranya tanah tu dia punya. Baru dia punya, faham tak je? Ini tanah bukan dia punya, cuma dia pernah tanam. Boleh, dia pernah tanam tu bagus. Kan dapat pahala. Tetapi bila orang ambil, jangan marahlah. Tanam pula harum manis. Bulan 5 je boleh makan. Kan? Pula tanam harum manis dekat lain daripada polis, tak berapa jadi. Dekat polis je jadi harum manis. Contohlah. Orang tengok, wah dia lah 10 putih. Dia. Maka ambil dia orang. Kita tengok je. Aku tanam, aku balut, orang lain sapu. Terbakar juga je kan. Tak boleh terbakar. Sebab apa? Itu dah kira umum.
Wakaf, siapa-siapa boleh ambil. Kalau kita tak dapat pun, jangan kecil hati. Lagi jahat kita. Dah tak dapat, dia tebangnya pokok. Lagi kurang asam. Ini perangai kita. Dia start sedar diri. Saya bukan cakap tuan-tuan, siapa yang pernah buat tu, insaf lah. Rupanya itu ciri-ciri orang munafik, tuan-tuan. Jadi jangan lupa balah, jangan bergaduh pasal buah-buahan, pokok-pokok yang kita tanam di luar tanah kita. Nak tanam silakan, dibenarkan. Sebab tu majlis tak pernah saman orang tanam pokok di kawasan dia. Tetapi jangan jadi gaduh. Faham je ya? Sama juga dengan parking, berebut parking. Itu normal lah duduk dengan taman ni, tuan-tuan. Dia cerita parking, pasu bunga. Ini semua jadi hal ni. Maji, nak tanam bunga, tanamlah. Pasu jangan duk leret. Sampai tu orang nak parking pun susah. Lepas tu orang tegur, bergaduh. Inilah ni. Suara dah tinggi. Sebab pernah kena ni. Duduk taman ni. Kita cakap ni, pasu ni. Ustaz, apa hal dia kata? Apa hal pula? Kan kita report kat majlis, tak pasal pula kan? Betul? Boleh tak kena report boleh tu? Boleh. Tapi tak sampai hatilah kita sampai bab pasu kena report kan? Tapi kita tegur tu, kita manis tu. Tak ada, dia buat bodoh dia. Dah kita nak parking kena pusing pula tu. Kena ada U-turn pula gitu. Pasal dia punya pasu. Tuan-tuan, jangan ingat ni. Jangan ingat ini pasu aku. Memang pasu kau, tapi tanah bukan tanah kau. Lain kali tanam pasu dekat atas bunga, dekat atas bumbung, baru selesai, orang tak marah. Sudah. Jadi nak tanam bunga silakan. Sebagai satu decoration, kita minat dengan tanaman, silakan. Tapi jangan sampai-sampai kita mengganggu orang lain. Sebab itu bukan hak kita. Dan kalau kita mengatakan ini hak saya, ini sempadan saya, kau tak lah. Selagi nama itu tanah, perbadanan itu bukan hak kita. Walaupun depan rumah kita. Rumah kita yang ada tu, square tu. 24 kali 70, itu je. Boleh faham? Ini siapa yang duduk taman lah, yang duduk kampung, duduk tanah lot tu pun kira sendiri itulah. Sama juga. Ghasab adalah menguasai atau mengambil harta orang lain. Iaitu tanah orang lain dengan jalan aniaya. Jalan aniaya tadi, cara kita menzalimi, maknanya kita mendakwa ini hak saya. Kalau belah itu, ada tanam kosong aja, dia pun tanamlah pisang lah apa, dia dakwa dia punya. Ini ramai yang buat begitu. Harap-harap tuan-tuan kita bila dah baca kitab ni, kita rasa sedau lah. Nak tanamlah, kalau ada orang ambil tu, itu yang dengar ni, alamak, ada can kita ambil buah ni. Tapi kalau tuan-tuan kau nak ambil pun pada-padalah. Hormatilah orang yang menanam. Kalau nak ambil pokok pisang tu ada 20, ambillah satu tandan aja. Satu pokok je, satu tandan je. Maknanya 19 tu bagilah orang lain. Ini tidak, ditinggalkan setandan aja. Itu yang angin tu. Itu yang tebang semua. Angin alang-alang, dia kata alang-alang menyelut perkasam, biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang tak dapat, semua tak dapat. Itulah perangai orang apa tak tahu. Orang munafik tu. Orang Islam, dia tak dapat, tak apa, orang lain dapat, dia lebih suka. Tapi tak ada lagi Orang Melayu jangan biar berpatah harang. Kalau aku tak dapat, orang lain pun tak dapat. Itu perangai dia lah. Macam sekitar tiga budak hitam. Tiga budak hitam. Tiga budak hitam diberi pilihan. Satu pilihan. Yang pertama minta putih. Yang kedua minta Allah musta'sina, minta cantik, minta handsome, minta lawa. Yang ketiga, bila minta dah cantik dah jua, tinggal satu, orang yang nak bagikan sembarangan kata tak boleh, minta lawa lagi dah tak boleh, kena minta lain. Ni sama-sama tiga hitam, satu minta putih, satu minta cantik, satu lagi nak minta yang sama tak boleh dah. Maka apa yang ketiga minta apa? Ya Allah, dia kata, ya Tuhan, kita minta dua-dua tu hitam balik.
Sebab dia tak boleh pilih dah, nak putih tak boleh, nak lawa tak boleh. Maka selamatkan jalan, biar minta hitam balik dua-dua tu. Jadi semua jadi hitam balik. Nampak? Bagus tak perangai tu? Baguslah. Wah hati. Ini jangan tuan-tuan. Sifat ini tak sebab patutnya. Orang Islam biar dia rasa susah, asal orang lain tak susah. Okay? Sebab itu Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu selagi mana dia tidak mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi diri dia. Ini dia. Baik. Dan orang yang mengambil harta itu adalah jalan yang zalim, aniaya, dan ianya tidak sama sekali mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan mengambil tanah orang lain atau ghasab tadi walaupun sejengkal adalah termasuk dosa besar dan disifatkan antara ciri-ciri orang munafik. Sejengkal je tuan-tuan. Sejengkal tu maksudnya sikit pun dilarang, apatah lagi sebendang. Sekangkang kera, itu besar juga tu. Ni sejengkal je. Ambil sejengkal je. Ini umpamanya dalam hadis tu, sejengkal tu maknanya bukanlah sejengkal, aku ambil sejengkal, aku tak cukup sejengkal, setengah jengkal yang aku ambil pun sama. Asal aja ambil tanpa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanpa reda ataupun dengan cara yang benar adalah salah. Itu berpandukan kepada firman Allah Subhanahu taala surah An-Nisa ayat yang ke-29. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta jangan kamu memakan harta antara sesama kamu secara batil, secara haram. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, man akhadha minal ard sibran bighairi haqqi hasiba bihi yaumal qiyamah ila sab'il ardin, atau kama qala. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, ya ini bumi ataupun keperluan harian kita dalam dunia ini dengan tanpa hak. Dengan tanpa hak maknanya tak ada geran, tidak ada tidak dengan secara proper lah, tidak mempunyai pindah milik dan sebagainya. Tak kira lah dengan cara apa pun. Ini umpama tanah, tapi benda-benda lain pun boleh ditafsirkan. Kita ambil barang lain lah, barang-barang lain, bukan hak kita je. Sebab tu kalau pergi dekat Jepun ni tuan, siapa yang pernah pergi Jepun, kalau barang kita tertinggal, tak ada orang nak ambil. Kalau kita tertinggal beg duit ke, kita datang balik beg duit tu ada. Kita kalau tinggal beg duit kat sini tuan-tuan, agak-agak ada balik ke beg duit ni ada? Allah Alam tak tahu nak cakap lah, belum cuba kan. Belum cuba ya. InsyaAllah kalau dekat sini biasanya tertinggal jam tangan selalulah, sampai tak tuntut lah. Banyak tu dekat dalam store tu. Jam tangan tak tuntut. Umum-umum tak datang. Yang tu dah lebih sebulan 2 bulan tu boleh gadai dah je. Boleh gadai. Bateri dah habis. Bateri dah habis tak apa, jual je jam tu. Bukan jam kita, jam jual je. Jual tu manfaatnya balik kepada masjid. Boleh. Tapi kena war-war dululah. Kalau ikut dia punya hukum, lepas tu luqatah ni, benda yang kita jumpa ni kena war-war 3 kali Jumaat. Sebanyak sangat simpan lama-lama, bateri dah habis lah, dah kong lah. Kan? Tak ada orang nak tuntut. Mungkin orang tu dia kata sedekah kot. Kalau dia nak, dia mesti datang tuntut kan? Biasanya. Baik. Itu contoh sejengkal ni, dia tanah ni. Sebab bila bab tanah ni banyak dia punya isu. Adik-beradik pun gaduh. Bab tanah ni. Yang main bab tanah ni. Jiran sebelah tu, tanah sebelah pun kadang-kadang asyik ubah batu sebadannya. Penat kita. Kan? Kat kampung lah. Saya penat kadang. Lalah, macam rumah saya dia dapat bahagian. Lalah saya kata, tolaklah bahagian awak, jangan ambil lah. Pening kepala kan.
Kejap tukar, kejap tukar, kejap tukar. Panggil tukang ukur A sini, tunggu tukar B, tukar balik. Asyik tukar je lah, penat. Kan? Kita bukan nak tanah sangat, tapi bila dah ada hak tu kita terpaksalah ikut mana sebadan kita kan. Asyik bertukar je lah. Lala saya kata dengan rumah, pergi serah balik lah, pergi serah bagi orang. Dia tak payah kita ada tanah lah, sakit kepala je. Ustaz kaya ke? Bukan masalah kaya, sakit kepala. Miskin nak dosa ni. Nak kira dosa adik-beradik ni. Penat. Kau nak ambil-ambil lah, kata. Serah aja habis lah. Masa kita hidup senang serah. Masa meninggal payah nak jadi paraid. Masa hidup-hidup ni. Menjadi hidup-hidup ni yang jadi tak tentu pasal, menjadi munafik. Pasalnya pasal tanah ni ni. Jadi siapa yang mewarisi harta-harta pusaka ni, tuan-tuan kena ingat ni. Jangan ingat. Dahlah harta pusaka. Salah guna. Larikan sebadan. Penat je. Biar kita tak ada lah, tak apa lah. Kan? Tapi nak macam mana? Itulah harta kita, Ustaz. Ini nak cerita ni, hadis Nabi apa? Barang siapa mengambil senyegah tanah bumi dengan tanpa hak, kita ambil satu benda yang bukan hak kita. Apa kata Allah Ta'ala? Kata Nabi, hasiba bihi yaumal qiyamah ila sab'il arda'in. Nascaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat nanti sampai ke dalam 7 lapis bumi. Ambil sikit je tuan-tuan, bukan hak kita bukan hak kita Allah Ta'ala akan tenggelamkan kita di hari kiamat nanti 7 lapis bumi. Maksudnya kalau kita dalam dunia ni, kalau kita belajar geografi, maknanya kerak bumi. Kerak bumi itu panas ke sejuk? Jadi kalau ke atas sejuk, kalau ke bawah panas. Betul ke? Kalau saya salah, tolong betulkan. Kerak bumi. Kerak bumi maknanya kalau kita pergi ke bawah tu 7 lapis bumi tu, makin ke dalam dia makin panas. Betul jadi itu cerita dunia lah. Tapi di akhirat panasnya wallahu alam lah lagi teruk. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sumbat kita. Tak balik modal tu, nak balik kita larikan 1 inci je. Dulu kan dia punya batu sepadan ni, batu pendek je. Sekarang dia tinggi, senang. Jadi kalau dia tenggelam pun jumpa lagi. Asyik tukar je tuan-tuan. Ini kadang-kadang ada orang dia cerdik benda-benda macam tu. Dia ingat dia cerdik, rupanya bahaya. Sama juga tuan-tuan, kita duduk rumah taman, kalau nak pasang dinding apa pun, pasti jangan masuk tanah orang. Kalau nak, kena tanya dengan orang sebelah. Sebab tu setengah-setengah dalam taman tu, bila kita nak extend belakang tu, kita bagi dia sumbangan sikit. Sebagai kalau termakan, minta halal. Kadang-kadang kita punya sepadan tu dengan pagar hijau tu je kan. Betul dia pagar hijau betul dia Tetapi kita nak extend, kita nak tambah kan. Tambah bila tambah agak-agak betul-betul ikut pagar hijau tu ke memang makan? Memang pagar hijau je lah. Maknanya betul-betul kita ikut kan. Kontrak pun dia bukan ukuk, tukang ukuk bukan juru ukuk, dia tala je. Maka walaupun seinci masuk, faham je? Walaupun seinci masuk, kita kena minta kebenaran jiran sebelah. Kalau dia kata tak apalah, okey, halal, selesai. Kau dah masuk, bayar. Berkira. Biar berkira sini, jangan tenggelam 7. Bayar je. Sebab kita dah masuk tanah dia. Betul tak? Ada orang fikir macam tu. Ini duit aku lepas bersara dapat BSS aku tak ada je. Aku dulu, kau kemudian lah. Jangan main-main tuan. Jangan agak seronok. Ini Nabi dah pesanan ni. Sembayang rajin. Jadi ahli jawatan kuasa lagi masjid. Tapi dia makan tanah orang. Siapa yang dah buat tu jumpa jiran sebelah apa ni? Yang kan tambah apa? Belakang kan sambung dapur lah, apa depan kan, tak kisahlah. Selagi kawasan kita tu, boleh lah. Itu pun kalau depan dengan belakang nak buat, kena minta kebenaran daripada majlis.
untuk buat bangunan. Itu terpulanglah. Itu tak minta pun boleh sebab masih dalam tanah kita. Tapi bila dah ini, ada juga orang yang pasang pagar. Dia panjang sikit pagar. Kan? Pagar patut di label kita sampai ke longkang je tu. Betul tak? Longkang. Kita pun panjang sikit lah, lebih bukan 2 kaki lah. Tapi pagar tu boleh buka-buka lipat. Alah, tak kisah. Jangan sebut yang tak kisah. Jangan buat hukum, fatwa, tak kisah. Kena ambil maklum. Kalau nak buat juga benda yang portable, maknanya yang boleh bergerak, yang mana yang tak mengganggu orang lain. Itu boleh. Selagi mana dia jadi permanent, seolah-olah jadi milik kita. Ingat tuan-tuan, itu sifat munafik tu. Walaupun kita nampak alah itu pun nak kira ke? Tidak, sebab agama mengirakan benda itu. Jangan ambil leceh, jangan ambil fikir kita. Ini kena ingat. Kenapa? Itu Nabi pesan. Rawahu Bukhari, hadis sahih tuan-tuan. Azabnya dia telah nyatakan dalam hadis. Bila dalam Al-Quran, dalam Al-Quran dan hadis ada nyatakan azabnya, dia termasuk dosa besar. Walaupun hanya seinci. Mana-mana ada dalil mengatakan hukuman tersebut, ada hukuman yang ditentukan, dia termasuk dosa besar. Allahu Akbar. Banyak tuan-tuan. Jangan kita rasa benda itu tak ada apa-apa. Sebenarnya ada hukum di sebalik apa yang pernah kita lakukan. Wa iyazubillah. Kemudian dalam hadis Nabi SAW yang lain, man ghadaba rajulan arda zulman, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Rawahu Tabrani atau kama qala. Barang siapa yang mengambil tanah orang lain secara zalim, nescaya ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia sangat murka kepadanya. Maknanya di padang mahsyar besok, apabila berhimpunnya kita di padang mahsyar dan apabila kita berhadapan dengan Rabbul Jalil dalam yaumul hisab, dalam pengadilan Allah, mahkamah Allah akan memandang kita dengan tersangat murka. Bayangkan tuan-tuan, kita datang dengan orang, kita jumpa dengan orang tengah marah dengan kita. Memang dia geram sangat dengan kita. Kita suruh muka, agak-agak selamat ke tak selamat. Dia ni ada masalah dengan kita, dia memang tengok, memang tak nampak muka kita ni, memang ada perasaan marah sangat. Sekali kita datang jumpa dia, agak-agaklah selamat tak selamat ni. Selamat kan? Sebab kita ada baca-baca. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Tengok orang tu tak ada apa. Itu mungkin kat dunia. Dekat akhirat jumpa dengan Allah, wa ja'alna min baini aydihim lagi. Sila ayat tu tak kerti nak baca. Allah murka seamat-amat murka. Kerana ini adalah hak orang lain. Buat tuan, ini cerita. Walaupun perkara ini kecil, ini bab hak tuan-tuan, janganlah kita pandai-pandai buat usaha, buat sesuatu yang menyalahi hukum Allah SWT. Wa iyazubillah min zalik. Ini kita risau. Tuan-tuan kerana Allah amat murka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang lain banyak lagi Allah Ta'ala dan Nabi SAW mengatakan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, man zalama qida sibran minal ard tu waqafa min sab'il ard.
ardain, ya, sesiapa yang berbuat zalim dengan mengambil sejengkal tanah, maka dia akan dikalungkan dengan tanah dari 7 lapis bumi. Tuan-tuan, ini adalah hadis ni, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dia kata siapa yang ambil tanah bukan hak dia, walaupun sejengkal tu menunjukkan walaupun dalam bentuk sedikit. Sejengkal tu kalau kita kira apa sangat dengan tanah sejengkal tu je kan, tak kira. Tapi nak cerita beratnya, siapa yang ambil tanah ataupun melanggar sempadan bukan hak dia, dekat akhirat besok Allah akan kalungkan jumlah jengkal yang kita ambil tu, jumlah tanah yang kita ambil dikalung. Bayangkan tanah tuan-tuan jadi kalung. Kalau emas tak apa ya Makcik Oh Makcik, emas tak apa. Jangan ingat Makcik besok pasu tu kalung kat leher Makcik tu kan. Dah langgar sepadan Orang nak parking pun tak boleh sampai ke jalan-jalan pasu kita. Besok dia kalung pasu. Bayangkan pasu tu. Kalau pasu yang besar gini Ji, Makcik oi. Cakap nak tanam serai dengan buah apa tu, serai dengan apa nama ni, daun pandan langgar kawasan orang. Bayang hak tu pun nak ngangkat ngingkit sakit pinggang. Besok dikalung Kalau dekat dunia berat, dekat akhirat 99 kali berat. Kalau teringin nak dikalung dengan pasu tu, buatlah. Contoh Makcik Makcik tanam bunga tak? Kaktus, kain kertas. Ya. Tanamlah, jangan salah. Tapi bila dah masuk sepadan, tarik. Boleh tak? Susah Ustaz. Pasu dengan orang, ramai pasu daripada orang. Saya tak tahulah tu. Sama ada nak faraid ke ataupun nak kena buat letak alternatif lain. Tak ada buat rak lah, jangan masuk tanah orang, jangan. Bila kita masuk tanah orang, walaupun kita tak anggap kita, tapi dah jadi macam hak milik. Biasanya begitulah sifat kita. Bila kita dah letak barang kita, macam kita punya lah. Okey, baik. Itu kena ingat. Macam ada kita nak buat geres-geres tu boleh. Kita boleh buat. Tapi kalau orang lain masuk, kita janganlah marah. Maknanya bila kita buat garis kawasan lapang di kawasan-kawasan yang bukan hak milik kita, kita buat. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Selagi mana tak didenda oleh pihak majlis, maknanya masih lagi dia boleh kira lah. Tetapi kalau orang lain masuk, jangan marah. Orang lain boleh masuk. Tahu ni, kalau ada orang buat garis tu, kita boleh masuk je. Walaupun lorong kita lorong satu, yang buat tu lorong 27, kita boleh masuk lorong 27. Ustaz, lain macam bunyi dia. Tu dia. Pasal rumah kita tak boleh nak pasang garis sebab kita bertempur rumah dengan rumah. Ada orang rumah dia beli depan tu tanah kosong macam rumah saya, depan tu tanah kosong. Saya buat garis. Tapi kalau saya dah masuk dua, orang lain tak payahlah keluarkan kereta saya. Kan? Maknanya kalau saya dah masuk, maknanya saya dah masuk. Kalau orang lain nak masuk, masuklah. Kan? Cuma kita ni orang Melayu tu bagusnya, bila ada adab, bila dah orang tu dia tak masuk lah. Tapi kalau tak kata dia masuk je. Tapi hak dia boleh masuk tak? Boleh tak? Boleh. Jangan gaduh. Sebab apa kita takut? Besok garis tu gantung kat dekat leher kita. Allahu Akbar. Seram tuan-tuan? Tak seram ke? Tak ada Ustaz. Tak dia lah. Dah kita buat belanja bukan sikit Ustaz. Yalah belanja. Belanja itu bukan masalah kita. Masalah tempat tanah yang kita buat itu. Kemudian dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan yang bermaksud siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka dia akan dikalungkan dengan tanah dari 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Maknanya bumi kita ni tuan-tuan akan dikalung kat kita. Itu kalau sejengkal. 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal. Allahu Akbar. Banyak tuan-tuan. Ni tuan-tuan, orang yang diberi nikmat banyak harta, tanah banyak tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak selamat, panggil juruko, bagilah buat sempadan balik. Kadang-kadang kita cakap sini saja. Kan? Memang kena belanja tuan-tuan.
memang kena belanja. Ukur bukan sikit-sikit punya. Ya je ya, betul je ya. Kalau nak buat ukur, panggil ukur ni murah ke? Mahal. Tapi tak apalah, demi kita nak selamat daripada azab api neraka, belanjalah sikit. Lepas tu bila dah dapat tanda tu, tanda sebetul-betulnya. Jangan sampai kita termakan tanah orang. Walaupun seinci berat tuan-tuan. Berat, okey. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, ya, sesiapa sahaja orang menzalimi dengan mengambil sejengkal tanah orang lain, nescaya Allah akan membebaninya pada hari kiamat hingga ke 7 lapis bumi. Lalu Allah akan mengalungkannya di lehernya pada hari kiamat sampai seluruh manusia diadili. Lama mana kita dikalungkan Mak Haji pasu tadi Mak Haji? Selagi orang tak habis diadili, selagi itulah kita pakai kalung yang istimewa tadi. Kalaulah kita orang yang nombor 1 diadili, contoh tu ada orang daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad terakhir, selagi tak habis, selagi itulah kita dikalung. Kalau kita belum diadili, kita tunggulah dengan kalungan kita itu. Itu kalau kita baru ambil sejengkal. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dengar risau kita. Ya? Kalau 2 pasu Mak Haji, 2 pasu lah. Kalau 3 pasu, 3 pasu lah. Kalau berpasu, iyalah. Ini nak nunggu Ustaz habis kuliah pun tengkuk dah sakit dah ni. Belum kena kalung apa pun. Masya Allah tuan-tuan. Sehingga manusia terakhir diadili. Maknanya semua manusia diadil, barulah kalung tu dibuka. Boleh je? Kalau rasa tahan, buatlah. Kalau rasa tak tahan, declare awal-awal. Sebelum kita wafat ataupun diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah. Masya Allah tuan-tuan. Seram kita dengar ni. Ya. Dalam hadis lain mengatakan, barang siapa yang mengambil tanah tanpa ada haknya, maka dia akan dibebani dengan membawa tanahnya yang dirampas itu sampai ke padang mahsyar. Rawahu Ahmad. Kita akan pikul tanah yang kita masuk sempadan tadi. Yang ambil tu. Masuk sempadan tu dah kira macam ambil hak lah. Masuk sempadan. Jadi tuan-tuan janganlah. Sebab itu biarlah kita. Saya suka tak ada. Arwah orang tua saya meninggal pun saya tak nak ambil harta dia. Tak nak ambil. Saya semua serah ke adik-beradik. Siapa nak ambil, saya tak nak ambil. Tak nak tuntut. Declare awal-awal. Bukan kerana banyak duit, tak ada. Kita nak tanggung banyak ni, pening sakit kepala je. Apa yang dapat sangat? Mungkin harta dunia. Kita bergebuk harta dunia, tapi kita nak beban diri kita ke akhirat berapa? Apa? Serahkan dulu. Kita ada, kita cari sikit-sikit. Ada orang tak ada hak kita. Kita boleh hak kita boleh serah. Yang masalahnya kita ambil hak orang. Bila dah tamak, automatik kita akan ambil hak orang. Dia lupa dah. Aku Abang Long. Dia macam Tai Long jugalah. Abang Long punya pasal. Abang Long juga bahagian tetap sama. Walaupun angah, ucu dan sebagainya. Satu bahagian lelaki tetap bahagian lelaki, walaupun dia long ke tak long ke. Kan? Bahagian perempuan tetap bahagian perempuan. Walaupun dia kakak long ke, kakak apa ke, tak kisah. Tetapi dia ada bahagian dia. Apa nak kita maksud? Jangan ada pening-pening nak berdoa macam tu. Sebab tu tuan-tuan, disarankan kita masa hayat, wasiat dan hibah. Wasiat dan hibah ni dibuatlah supaya kita tidak beban dekat akhirat besok nanti. Hibahkan siap-siap. Hibah ni maknanya bagi waktu hidup. Nak bagi sama rata boleh, tak sama rata pun boleh. Itu hak orang nak bagi. Walaupun tak ikut faraid. Faraid berlaku sekiranya pengagihan belum dilaksanakan semasa hidup dan berlaku selepas kematian. Itu baru faraid. Contoh kalau saya ada harta, saya ada 10 ekar tanah. Saya nak bagi anak saya yang bungsu 1 ekar, anak yang nombor 2 5 ekar,
anak yang nombor 1, 2 ekar, anak yang lain semua seka. Macam tak adil kan? Macam tak adil. Macam pun kenapa dia? Itu hati saya lah, saya nak bagi berapa banyak. Engkau 2 ekar ke 1 ekar, saya nak bagi. Dalam hidup tak ada masalah. Walaupun tak adil. Itu bukan kira adil. Saya nak bagi. Hibah maknanya saya nak bagi dengan kasih sayang. Saya nak bagi Abang Long 2 ekar, yang bungsu sekar. Kenapa tak bagi sama rata? Tak semestinya hebah itu sama rata. Nak sama rata boleh, tak sama rata pun boleh. Sebab itu waktu kita nak bagi, tak nak bagi langsung pun boleh. Bagi yang alang tak nak bagi. Alang kata tak adil. Ni cerita 30 dah pasal bapak dia mati baru tak adil. Tapi masih hidup, alang saya tak nak bagi, yang lain semua bagi. Alang pun baikon. Abah, kenapa saya tak dapat? Saya tak nak bagi. Abah kata, aku tak nak bagi kau. Dia tak boleh dakwa je. Tak boleh dakwa. Walaupun tak ada. Itu hibah, kuasa hibah. Faham tak je? Jadi kalau boleh kita ni ada tuan-tuan, masa hayat kita sebelum kita wafat, hibahkanlah siap-siap. Boleh Boleh Jangan besok ni jadi hal ni. Jadi pastikan ni harta yang kita nak bagi tu semua harta kita lah. Itu harta dalam negara dan harta di luar negara. Boleh? Tak kisah, bagi tu saja. Nanti jadi masalah. Ini antara perkara yang kita kena jaga. Tuan-tuan, walaupun hadis ini menceritakan tentang tanah, tetapi dia juga mengingatkan kita jangan ambil hak orang lain lah. Jangan ambil hak orang lain. Sebagaimana kita boleh elaklah. Biar kita miskin, tapi kita bukan mengambil hak orang lain. Daripada kita kaya, tetapi mengambil hak orang lain. Sebab berat. Nabi dah pesan dengan ancaman-ancaman, azab-azab yang akan ditimpa oleh orang yang melanggar. Inilah sifat orang munafik. Orang munafik ni, dia tahu, dia diberitahu, ada hukumnya, ada azabnya, tapi dia tak kisah. Dia tetap dengan perangai dia, peduli apa aku. Inilah tanda orang munafik. Orang munafik ni tuan-tuan, dia tak akan dengar nasihat. Sami'na wa asaina. Ini perangai orang Bani Israel. Sami'na, aku dengar, wa asaina, aku tak akan patuh. Yang orang beriman, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya patuh. Saya dah buat silap. Betul kan? Dalam kesempatan malu, kena ganti rugi, teruskan, kena. Tak ada masalah. Jangan rasa, Kang beritahu kan kena ganti rugi, Ustaz. Ni tadi pasang dinding kat dapur tu, orang sebelah tak minta pun. Tak minta, kita ambil ihsan lah, bagilah. Sebab dah masuk. Confirm lah tuan-tuan, kalau kita pasang dinding di belakang, tambah depan belakang, confirm masuk tanah orang. Betul tak? Tak. Memang masuk lah tuan-tuan. Tak banyak pun sikit. Sebab kontrak yang buat, dia tak ukur. Dia cuma padu kepada pagar je. Bila dia lepa-lepa tanah, lepa-lepa simen, confirm seinci 2 inci misi masuk. Misi masuk tuan-tuan. Jadi declare. Kalau dia kata tak apalah, pasang je, bagus juga kau pasang, besok aku boleh pasang gitu. Itu kalau dia cakap macam tu, selamatlah. Faham tak je? Walaupun dalam hati dia kata, main buat je tak khabar kat kita, itu pandai dia lah. Tapi kita dah cakap kan, bila dia kata halal, selamatlah. Kalau dia kata bayar lah, bayar lah. Dinding sebelah kita, orang lain. Baik, jadi itulah di antara tuan-tuan, ciri-ciri ataupun tanda orang munafik yang perlu kita muhasabah diri kita. Mungkin kita ada terbuat, mungkin kita ada terlanggar, tuan-tuan. Benda itu boleh ada masa lagi untuk kita perbaiki. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi ingat, beringatlah dalam kita mengecap kenikmatan dunia, jangan sampai kita menjadi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah pandang kita dengan kemurkaan, wa iyadzubillah min zalik, tempat kita neraka lah tuan-tuan. Jadi jaga-jaga, moga-moga kita terpelihara daripada sifat-sifat tersebut, dan moga-moga kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada kerakusan dalam kita mengejar nikmat dunia. Jadi sekadar itulah untuk pagi ini. Mohon maaf ya Haji. Saya contoh tadi itu bunga pas bunga. Janganlah kecil hati.
Tengok besok, kenapa ni bunga Muhammad Haji dah semua jual? Ustaz lah. Dah, saya tak suruh jual bunga tu, pasal bunga Mak Haji Tapi kalau dah letak tempat yang tak bukan dia, ubah-ubah lah baik Haji Apa dia? Tak masuk. Tak masuk tak apalah, letaklah sampai bersusun-susun pun tak ada masalah. Jadi nursery pun tak apa, janji tu bukan tanah orang. Yang masalah masuk tanah orang. Itu kena ingat tu. Boleh, itu gurau aja Mak Haji, ingat-ingatnya Mak Haji Sebab Mak Haji ni rajin masang bunga. Kadang-kadang tanah-tanah masang. Jadi kalau ada pokok-pokok kat tepi-tepi tu, ada buah-buah tu orang ambil, halal je lah Mak Haji Mana? Jangan gaduh-gaduh. Kita kata, kita sapu daun, makan dia orang buah je. Kita tak rasa. Kita, mula je dia datang angin dia. Faham tak? Halal je lah. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi lebih baik nanti. Tapi kita tak percaya yang tu. Betul tak? Kita rasa mengkelan je. Alamak. Tak pernah. Dah dekat 10 tahun pokok ni Ustaz. Tapi tak pernah rasa. Asyik disebat di kaum je. Tak apalah, kira halal sedekah. Nak pergi beli kat kedai, habis cerita. Baik, insyaAllah sekarang itu tuan-tuan, jumpa lagi. Mohon maaf dari saya. Aku liqali hadza nastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقنا في الدين وعلمنا بالتأويل يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تأخير dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.